Kes pertama COVID-19 VTL Malaysia Singapura dikesan. Mengawal keselamatan dan memastikan pematuhan SOP, lebih 9,000 pegawai anggota polis diatur gerak. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Azharuddin Hussein. Berita wilayah hari ini akan membawakan lintas langsung dari Johor, Sabah dan juga Sarawak. Antara tumpuan hari ini beri peluang pekerjaan menerusi program Perintis Iskandar, Sabah bakal pengeluar hidrogen dan tenaga hijau dan isu jalan tanah pertanian di Bakun. Setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, laluan perjalanan vaksinasi VTL darat antara Malaysia dan Singapura dilancarkan. Ia disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawat di Singapura Lee Hsien Loong pagi tadi. Datuk Seri Ismail Sabri tiba di Pusat Pemeriksaan Woodlands diiringi Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Turut bersama Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. VTL merupakan mekanisme dipersetujui Malaysia dan Singapura bagi memudahkan perjalanan antara dua negara tanpa kuarantin. Para pengembara yang merentas sempadan hanya dikehendaki menjalani ujian pantas antigen RTK. Pelaksanaan VTL darat berjalan serentak dengan VTL laluan udara. Baik, satu kes positif COVID-19 dikesan di pintu masuk Malaysia pada hari pertama perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, kes dikesan dari ujian RTK antigen ketika ujian saringan semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa Tambak Johor. Menurut Khairi, Pejabat Kesihatan Daerah PKD Johor Bahru kini sedang membuat penilaian risiko terhadap penumpang bas yang bersama individu dikesan positif tersebut sama ada diperlukan menjalani kuarantin. Jelasnya perkara ini sedang disemak melalui ujian pengesahan secara RT-PCR. Katanya walaupun ada satu kes, beliau tidak menganggap ia sebagai satu yang boleh menggagalkan VTL. Namun menurutnya yang penting adalah dari segi keupayaan dan keperluan diagnosis serta penilaian risiko yang dibuat PKD apabila kes sedemikian berlaku. Sementara itu, Exco Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor, Muhammad Solihan Badri berkata, individu itu merupakan penumpang bas pertama yang tiba di Larkin Central pada pukul 9.13 pagi. Bagaimanapun, situasi itu tidak menghalang sistem VTL darat. Malah katanya kerajaan negeri bersedia untuk menambah bilangan kemasukan melalui Tambak Johor dan laluan link kedua. Saya rasa ini bukan satu yang janggal kalau ada satu dua, dan kita bersedia untuk tackle benda itu, iaitu dengan kuarantin pengasingan, dan itu adalah satu prosedur yang biasa. Kemasukan dari luar negara memang kita akan buat test, dan mana yang positif kita akan kuarantin. Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia mengaturkan anggota bagi persiapan menghadapi pilihan raya negeri PRU Dun Sarawak pada 18 Disember ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim menyatakan pihaknya telah melakukan segala persiapan daripada segi modal insan yang menjamin keselamatan orang awam sepanjang proses demokrasi yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dalam persiapan kita melihat kepada tiga perkara.
kesiapan dia, iaitu yang pertama dari segi modal insan itu sendiri, modal insan dari segi pegawai dan anggota yang bertugas di Sarawak itu. So pihak kita dalam hal ini kita memerlukan selamat 9,356 pegawai dan anggota untuk bertugas di negeri Sarawak. Jadi memang pihak kita telah siap sedia. Kita telah siap sedia dan keanggotaan ini adalah daripada Sarawak saja. Beliau menyatakan perkara berkenaan dalam sidang media selepas merasmikan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Pihaknya tidak menolak kemungkinan akan menurunkan pasukan dari Bukit Aman untuk membantu kekuatan pegawai dan anggota sedia ada di negeri Bumi Kenyalang itu. Jelasnya buat masa ini, semua anggota dan pegawai membabitkan kontingen Sarawak dilihat mencukupi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT kepada Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain. Istiadat pengundian darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera Malaysia ATM 2021 menyaksikan Jeneral Tan Sri Zamrus mendahului senarai 210 penerima pingat. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ke istiadat pengundian darjah itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seri Paduka turut berkenan mengurniakan darjah PGAT kepada Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani dan Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad. Baginda turut berkenan mengurniakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera PSAT kepada 31 penerima, Pahlawan Angkatan Tentera PAT 56 penerima, Kesatria Angkatan Tentera KAT 67 penerima dan Bentara Angkatan Tentera BAT 53 penerima. Istiadat dilaksanakan dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti dan protokol penganjuran sesuatu majlis rasmi bagi mengekang penularan COVID-19. Baik, lintas langsung dari Johor petang ini membawakan usaha Edu City dalam menjalankan program Perintis Iskandar selain trend peningkatan kes kebakaran kenderaan sejak kebenaran rentas negeri. Untuk itu, kita bersama Anas Makno. Silakan Anas. Terima kasih Azamuddin. Bagi memberi peluang pekerjaan kepada individu hilang pekerjaan dan graduan berumur 18 hingga 35 tahun, Edu City Iskandar mengambil inisiatif menjalankan Perantis Iskandar bermula September lalu. Program melibatkan kerjasama industri teknologi, pemprograman, sukan dan hospitality dalam memberikan latihan upskilling terhadap peserta. Pengarah urusan Edu City Iskandar, Wan Ahmad Saifuddin Wan Ahmad Razzi berkata, industri tersebut dipilih kerana ia mampu menjana pekerjaan dalam jangka masa panjang. Program tersebut diinspirasikan daripada modal perantis yang dijalankan di Jerman dan mampu menjana pendapatan RM2,000 hingga RM4,000. Peserta yang dipilih akan menjalani latihan industri selama 6 bulan selain menerima allowance RM1,000. Dan ada juga kefahaman bahawa kalau program perantis gajinya tak tinggi sangat, tetapi memang berbeza. Kalau kita tengok di Germany, kita tengok di Australia dan sebagainya, perantis ni memang dapat gaji yang lebih tinggi, lebih spesialis, lebih teknikal, kan. Peserta perantis akan ditawarkan kontrak minima 12 bulan dan bakal disambung sekiranya peserta menunjukkan prestasi yang baik. Johor mencatatkan trend peningkatan kes kebakaran kenderaan sejak kebenaran rentas negeri dengan 72 kes direkodkan dalam tempoh 11 Oktober hingga kini. Daripada jumlah tersebut, 1 kes melibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Johor, Datuk Yahya Madis berkata, kebanyakan kes berpunca daripada masalah pendawaian yang menjurus kepada percikan di bahagian kepala bateri kenderaan. Percikan terhasil apabila bateri tersebut dipasang tidak kemas atau disebabkan hentaman ketika kemalangan di jalan raya. Dekat kawasan
kawasan BT itu ada karburetor yang memproses bahan petrol untuk enjin, dan bila ada spark dan adanya petrol, dan itulah akan jadi punca kebakaran tersebut. Pemilik kenderaan perlu memastikan bateri kenderaan dipasang dengan rapi bagi mengelakkan tercetusnya kes kebakaran. Selain peka terhadap tanda-tanda awal kenderaan terbakar seperti bau, asap dan suhu tinggi kenderaan. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual RTM di Ibu Pejabat JBPM Johor, Johor Bahru. Inovasi Universiti Teknologi Malaysia UTM dalam membina rerumah kelulut diperbuat daripada bahan konkrit memainkan peranan dalam mengurangkan penebangan hutan dalam negeri. Inovasi tersebut berpotensi menghasilkan pengeluaran 4 kilo madu kelulut sebulan bagi setiap sarang berbanding sekilo sebulan menerusi kaedah konvensional. Pensyarah kanan UTM Dr. Muhammad Khairuddin Ramli berkata inovasi tersebut juga mampu menyelesaikan masalah pemangsa seperti monyet, semut dan anai-anai yang dihadapi para peternak. Ia mampu bertahan sehingga 20 tahun dan secara tidak langsung dapat menjana 3 kali ganda penghasilan madu kelulut berbanding rerumah kayu. Seperti mana yang telah kita kaji sebelum ni, rumah lama lebih terdedah kepada humidity, iaitu struktur kayu, iaitu kelembapan, dan terdedah kepada pembentukan kulat. So ia mengganggu dari segi hygiene ataupun kebersihan madu itu sendiri, yang pertama. Rerumah konkrit tersebut kini diguna pakai oleh penternak kelulut di Simpang Renggam, Keluang dan di Pahang. Ia dijangka akan dikomersialkan menjelang Januari tahun hadapan. Laporan tersebut menutup tirai paparan berita wilayah dari selatan tanah air petang ini. Kembali semula kepada Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas langsung dari Johor. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. 6 projek pembinaan bangunan baharu Ibu Pejabat Polis Daerah di seluruh negara bakal menjadi penanda aras usaha menjadikan Polis Diraja Malaysia PDRM sebagai antara yang terbaik di dunia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata 5 daripadanya dijangka siap tahun hadapan dan 2024, manakala sebuah lagi IPD sedang dalam proses dokumentasi. Beliau berharap pihak Jabatan Kerja Raya dapat memastikan semua kontraktor dilantik dapat menyiapkan semua projek mengikut jadual. Saya dah maklumkan kepada JKR. JKR kata okey, kali ini kita tak mau ikut dah lobby-lobby ni. Kita ikut, kita kira kita punya betul-betul dari segi financialnya, dari segi teknikalnya. Kalau kita rasa dia mampu, kita bagi. Siapa yang lobby itu maknanya dia tak cukup financial, tak cukup teknikal. 5 projek IPD yang sedang dalam pembinaan ialah di Mualim Perak, Jeli Kelantan dan Lawas Sarawak, Hulu Terengganu dan Kelang Utara Selangor. Datuk Seri Hamzah sebelum itu merasmikan majlis penyerahan projek IPD Iskandar Puteri. IPD Iskandar Puteri yang tertangguh sejak 2016 merupakan antara 8 projek yang dikenal pasti sebagai projek sakit di Johor. Pekerja-pekerja asing yang telah selesai permohonan bekerja semula di negara ini dijangka kembali ke industri 2 minggu lagi. Proses tersebut hasil usaha Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama syarikat-syarikat yang membuat permohonan mendapatkan khidmat pekerja asing melibatkan sektor tertentu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata keutamaan diberikan kepada warga asing yang masih berada dalam negara dan memerlukan pekerjaan. Sebab kalau mereka nak yang baru, it will take some time. Yang ini mereka dah pun terima vaksin, semua cukup. InsyaAllah mereka boleh kerja dalam masa 2 minggu sekarang. So itu adalah kerjasama yang akan kita lakukan bersama dengan syarikat-syarikat yang memohon untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat pekerja-pekerja dalam negara kita. Pada awal November lalu, beliau memaklumkan telah menerima permohonan lebih 200,000 pekerja asing menerusi program rekalibrasi tenaga kerja RTK pendatang asing tanpa izin sejak tahun lepas. Manakala hampir 12,000 majikan turut memohon melalui program sama.
Baik, kira-kira 86% bangunan dan premis daripada keseluruhan 8,500 bangunan di seluruh negara telah mendapat sijil pengakuan bomba FC setakat November tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, manakala bakinya dalam proses kelulusan yang tertangguh susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apabila PKP berlaku dan juga sektor baru dibuka, didapati bahawa bangunan yang kita telah hantar notis untuk fire certificate ini, mereka nak menyelenggarakan dan perbaiki bangunan tersebut, tetapi supply chain dia, sektor-sektor pembekalan, peralatan dan sebagainya yang memerlukan daripada industri-industri tertentu terbantut. Jadi sebab itu mereka memohon untuk didelay ataupun kemudian ditundakan sebahagian masanya untuk memberi peluang kepada mereka untuk menyelenggara dan juga memperbaiki alat-alat yang kita telah minta untuk dia patuhi. Sementara itu, katanya bagi mana-mana pemilik bangunan yang belum mendapatkan FC, diminta segera membuat permohonan kepada pihak bomba. Pengakuan ini tegasnya penting bagi menjamin keselamatan di sesebuah bangunan. Datuk Seri Hamdan ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penganugerahan Pingat Kebesaran dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2020 JBPM Melaka di Bandar Hilir. Baik, pelbagai program serta inisiatif sedang diatur bagi mengukuhkan perpaduan keluarga Malaysia. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Abdul Halim Hassan berkata, maklum balas dan respon masyarakat melalui Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 akan diguna pakai untuk merealisasikan hasrat tersebut. Buat masa ini kita mendapatkan maklum balas daripada masyarakat berkaitan dengan pelan tersebut, dan apabila diturunkan ataupun dimaklumkan nanti aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan di bawah pelan tersebut, kita akan berkat jabatan akan laksanakan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Maklum Balas Rakyat Kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 peringkat Negeri Sembilan di Seremban. Yang kita perlu adakan, terutamanya bagi yang belia, kita dapat merapatkan belia dan belia wanis. Dan satu lagi dari segi wanita, macam kita ni Bukit Ati dapat menyatu padukan di semua wanita. Saya rasa sangat bagus. Dalam program ni kita boleh menggalakkan semua kaum untuk bersama-sama membuat program, dan kita akan jadi lagi rapat. Nanti adalah satu sama lain yang boleh tolong menolong. So masa kita buat program bersama macam ni, dia lagi kita memberi peluang untuk kenal sesama sendiri dan menghormati cara kaum lain. So banyak idea yang kita dapat share sama. Lepas tu memupuk semangat kejiranan. Baik, sebelum ke perkembangan lain berita wilayah, kita ke Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya, Nur Azirah Samsudin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej radar semasa. Di semenanjung Malaysia, hujan dari Bukit Petir kini sedang berlaku di negeri Pulau Pinang, negeri Kedah, Perak, pedalaman negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, termasuk hujan dari Bukit Petir yang kini sedang berlaku di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah. Sementara itu, bagi negeri Sarawak, keadaan cuaca adalah tiada hujan pada ketika ini dan dijangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, Met Malaysia menjangkakan hujan dari Bukit Petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai, negeri Perlis,
Kedah, Pulau Pinang, Perak serta di kawasan pesisiran pantai negeri Sabah. Bagi kawasan perairan negara pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua di kawasan perairan yang bertanda kuning dan jingga, iaitu kawasan perairan Condor, Reef North dan layang-layang, dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 4 Disember 2021. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan perairan yang berkenaan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Fokus dari negeri di bawah bayu, Sabah bakal menjadi hub pengeluar hidrogen dan sistem pengangkutan baharu SkyTrain. Butirannya langsung bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Benar Azam, Sabah bakal menjadi hub utama pengeluar hidrogen dan sumber tenaga yang boleh diperbaharui di rantau Asia Tenggara menjelang 2025. Ia dijangka akan membawa pulang pelaburan langsung tidak kurang daripada 25 bilion di samping mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan pelbagai sektor di negeri ini. Antara projek-projek yang kita senaraikan untuk dilaksanakan iaitu pertama pembangunan solar berskala besar, large scale solar untuk sistem pengeluaran gas hidrogen. Yang kedua, pembangunan pengeluaran tenaga hijau bebas Green Independent Power Plant berjumlah 3,500 megawatt. Yang ketiga, pembangunan sistem Ocean Terminal Energy Conversion atau OTEC. Tambahnya, projek ini dilaksanakan melalui Smart Sabah Corporation Sdn Bhd, syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Sabah. Menyatakan perkara demikian dalam sidang media, Datuk Bung Mokhtar yang juga pengerusi Smart Sabah Corporation Sdn Bhd berkata, beberapa negara telah menunjukkan minat untuk melabur penerusi projek ini, antaranya Dubai, Korea dan Jepun. Menurutnya lagi, antara lokasi yang telah dikenal pasti termasuklah kawasan seluas 50,000 hektar di Kalabakan, Pulau Layang-Layang Kudat dan Pulau Kelumpang Tawau. Pada 9 November lalu, Smart Sabah Corporation telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Malaysia Green Technology and Climate Change Corporation, MGTC, bagi membolehkan proses kajian kemungkinan dimulakan dan pembangunan projek dijangka bermula tahun 2022. Cadangan pembinaan SkyTrain dijangka akan merancakkan lagi ekonomi selain meningkatkan kemudahan infrastruktur di ibu negeri. Pengangkutan tersebut bakal menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA melalui pusat bandaraya sehingga kawasan Universiti Malaysia Sabah UMS dengan anggaran kos 2.425 bilion ringgit. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, fasa pertama melibatkan kos pembinaan sebanyak 1 bilion ringgit dengan jarak 10.5 km dari KKIA menuju ke KK Central sehingga ke Jalan Gaya Street dan berakhir di Terminal Jesselton New City. Manakala fasa kedua dengan jarak 15 km dari Jesselton Central ke Menara Kinabalu sehingga ke kawasan komersial Alam Mesra melibatkan kos sebanyak 1.425 bilion. This is part of one of the game changer for the economic of negeri Sabah lah. Actually, the SkyTrain is the first in Asia. So I think it's good for us. But then we also advised by our operator that the SkyTrain now running in China. So very soon we are going to visit the factory and how they run the train.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pembinaan SkyTrain dan pembangunan projek Jesselton New City di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Bung juga memaklumkan pembangunan Jesselton New City di Teluk Likas bernilai RM5 bilion akan menambah baik sistem pengangkutan tersebut. Majlis pecah tanah dijangka akan berlangsung Februari tahun depan. Majlis menandatangani MOU tersebut disempurnakan oleh WHSB Ventures Sendirian Berhad dengan Guangchai China M Sendirian Berhad, Cycle Sky City Sendirian Berhad serta Vision Construction Sendirian Berhad sambil disaksikan Menteri Kerja Raya Sabah. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini dalam usaha mencari penyelesaian terbaik bagi membantu peladang dan petani yang terjejas dengan kenaikan harga baja dan racun. Antara tindakan awal dilaksanakan adalah menaikkan bantuan subsidi racun untuk pesawah daripada RM200 kepada RM300 sehektar untuk semusim. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bantuan kepada petani tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM232 juta. Jelasnya peningkatan kos baja dan racun juga telah mempengaruhi harga sayuran di pasaran. Apapun kita berhadapan dengan suasana yang begitu mencabar disebabkan oleh kenaikan harga pasaran komponen baja dan racun, komponen makanan ternakan haiwan yang perlu dihadapi oleh masyarakat dunia dan Malaysia oleh gangguan dalam pengeluaran bahan-bahan ini di peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas menyampaikan beg sekolah kepada 33 orang pelajar sekolah dari Parlimen Beluran menerusi program Ceria ke Sekolah CKS Sabah Electricity Sendirian Berhad di Pejabat Pendidikan Daerah Beluran. Bagi membantu mereka meringankan beban ibu bapa keluarga bagi menghadapi musim persekolahan tahun depan. Bukan setakat itu saja, tetapi tanggungjawab korporat sosial SCSB TNB ini juga merangkumi bidang-bidang lain juga, termasuklah kebajikan dan juga pemuliharaan alam sekitar. Seramai 200 murid di Beluran dipilih menerima bantuan CKS berbentuk beg sekolah, alat tulis, kamus dan wang saku. Statistik jenayah di Sabah merekodkan pengurangan ketara iaitu sebanyak 12.96% penurunan berbanding tahun lepas. Penurunan tersebut direkodkan antara 1 Januari hingga 27 November 2021. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata statistik itu mencatatkan sebanyak 69 kes bersamaan dengan 15.4% bagi jenayah kekerasan dan sejumlah 379 kes bersamaan 12.6% bagi jenayah harta benda. Sebanyak 209 kes pula membabitkan jenayah curi dan pecah rumah direkodkan sepanjang fasa 4 Pelan Pemulihan Negara yang bermula 8 November lepas. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Serah Terima Tugas 3 jawatan di Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Menurut Datuk Idris, pihaknya bagaimanapun memandang serius perkara ini dengan melaksanakan pelbagai usaha pencegahan bagi mengekang kejadian jenayah dari terus meningkat. Dalam majlis tersebut, Datuk Mazli Mazlan menyerahkan tugas Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontingen Sabah kepada Datuk Jawati Dikun, manakala Datuk Jawati Dikun pula menyerahkan tugas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah kepada SSC Sapi Ahmad. Turut berlangsung serah terima tugas Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard KJIPS Kontingen Sabah SCP Muhammad Hisham Muhammad Idris yang akan bertukar ke Semenanjung sebagai pengarah operasi bahagian perlindungan Jabatan Perdana Menteri. Baik, sedikit berita sukan. Kejohanan bola sepak Piala Bung Mokhtar Radin BMR bawah 18 tahun. Pasukan Zon Pedalaman Atas menjuarai kejohanan tersebut dengan mengalahkan Zon Pantai Barat Selatan melalui penentuan sepakan penalti 3-1. Pemenang membawa hadiah bernilai RM30,000 serta piala. InsyaAllah selepas ini mungkin kita akan lebih aktif lagi. Dan ultimatum kita ialah untuk mencari pemain-pemain baru yang berkualiti dan ada potensi untuk kita bawa ke liga yang lebih besar. Kita telah melantik panel jurulatih dan pemilih dan mereka telah membuat penelitian di kalangan pemain-pemain, di kalangan pasukan-pasukan, pemain mana yang ada talent yang boleh dikemukakan.
Ini adalah hasil perancangan daripada Akademi Bola Sepak yang kami tubuhkan di Tenem pada tahun 2016. Ini merupakan pencapaian yang tertinggilah kepada pasukan ini. Seramai 60 pemain akan dipilih dari kejohanan berkenaan dalam tempoh terdekat bagi dipusatkan latihan di peringkat negeri. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita langsung dari Sabah. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Antara perkembangan dari Sarawak hari ini, isu jalan tanah pertanian di penempatan semula bakun Sungai Asap yang terus menjadi polemik politik masyarakat. Perinciannya terus bersama Vanessa. Silakan. Ya Azam, isu jalan tanah pertanian di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap yang terus menjadi polemik politik masyarakat telah dilaksanakan sepanjang 60 km oleh Kerajaan Sarawak. Namun isu permohonan tambahan tanah pertanian oleh penduduk di BRS Sungai Asap, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjelaskan ia akan dipertimbangkan setelah kerja-kerja pembinaan jalan pertanian 100 km selesai dilaksanakan. Farm Road saya telah nunaikan setidak-tidaknya 60 km. Yang belennya 100 km akan kita masukkan dan dibangunkan oleh URDA. Dah masuk dah. Dengan kawasan tanah yang kita kenal pasti. Sementara itu, bercakap berkenaan cadangan pentadbiran Sungai Asap sebagai daerah penuh dan Belaga sebagai bahagian, perkara itu akan dirujuk kepada Jabatan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Pasal daerah tu, kelak saya lihat daripada Setiausaha Kerajaan Negeri, apakah recommendation setidaknya dari sudut boundary dan juga tempat-tempat yang harus dinaik taraf sebagai daerah. Kalau daerah tentulah sekali nyambut infrastructure must go together with daerah. This one I can't say much, tapi kita buat kajian, mengikut kajian yang akan diperkenalkan oleh Jabatan Setiausaha Kerajaan Negeri. Beliau berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Laman Adat Umar Baha BRS Sungai Asap. Sementara itu, pada majlis sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan melalui Dasar Baharu Sarawak 2022, bantuan deposit rumah pertama bagi kategori B40 dan M40 akan ditanggung oleh Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Kalau rumahnya nilai 300,000 ke bawah, 300,000 ke bawah untuk B40 dan M40, deposit rumah GPS tanggung. Tak si payah mayar. 10,000 deposit ditanggung oleh kerajaan. Itu arahan baru, dasar baru. Sudah masuk dalam peruntukan bajet kita 2022. Ujar beliau, kebanyakan penduduk yang baru mendirikan rumah tangga berdepan kesukaran menyediakan deposit pembelian rumah ekoran baru memulakan kehidupan. Justru demi kebajikan rakyat, Kerajaan GPS akan membantu membiayai deposit pembelian rumah bagi golongan B40 dan M40. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga pengerusi GPS akan melaksanakan beberapa kaedah baru bagi memastikan pendapatan negeri ini dapat dipertingkat sekaligus membolehkan usaha pembangunan dan kebajikan rakyat diteruskan. Dalam perkembangan berasingan, Jentera Gabungan Parti Sarawak GPS sudah bersiap sedia lama selepas mengetahui mandat tamat pada Jun lalu. Presiden GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu jentera parti terus digerakkan sejurus tarikh pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 ditetapkan pada 18 Disember depan.
Jelasnya pelancaran secara rasmi jentera parti tersebut di Kuching malam tadi hanya untuk mengingatkan semua pihak di segenap peringkat agar mula merencana gerak kerja parti bagi menghadapi PRU Dun Sarawak ini. Sementara itu, Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof yang ditemui media turut menjelaskan bahawa ahli-ahli Parlimen GPS akan turut menyokong dan membantu jentera parti pada pilihan raya kali ini. Tambahnya lagi, meskipun mereka perlu hadir di Parlimen sepanjang tempoh berkempen, namun mereka masih boleh berhubung dengan penyokong menerusi media sosial. Mengimbangi itulah nanti kita terpaksa berbincang bagaimana bila kita boleh berada di Sarawak dan bila sepatutnya kita mesti berada di Parlimen pada masa sama. Tapi Alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang ini, dengan social media, dengan IT dan sebagainya, kita masih berinteraksi dengan penyokong-penyokong kita. Golongan muda diharap dapat berfikir dan membuat penilaian dengan lebih baik mengenai polisi-polisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dalam membawa kesejahteraan kepada rakyat. Ketua Pergerakan Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Gerald Rentap Jabu menjelaskan kepimpinan kerajaan negeri selama ini yang begitu prihatin dan mementingkan kesejahteraan semua golongan masyarakat tanpa mengira usia dan latar belakang mereka. Jelasnya dengan mengambil contoh bantuan khas Sarawak Kusayang, golongan muda turut mendapat manfaat menerusi pemberian bantuan kredit mikro dan bantuan kepada usahawan muda termasuk bantuan kepada mereka yang terlibat dengan e-hailing. Kita mengharapkan mereka melihat untuk kepentingan masa depan, keikhlasan kepimpinan dan juga polisi-polisi yang telah diberikan oleh terutamanya kerajaan GPS, mereka akan mendapat memberi sumbangan. Menurut beliau lagi, sokongan golongan muda penting agar lebih banyak polisi atau program pembangunan dapat dirancang dalam membantu dan mensejahterakan hidup rakyat terutamanya selepas pasca pandemik COVID-19. Datuk Gerald ditemui pemberita pada penutupan bengkel Let's Talk with Wanita Pemadam dan pelancaran logo One Stop Committee menangani isu dadah dan substans daerah Betong di Dewan Masyarakat Sepauh. Bengkel sehari itu dihadiri kira-kira 50 peserta terdiri daripada golongan belia dan wanita dari sekitar Sepauh. Semua warga negara asing yang mempunyai sejarah perjalanan dalam tempoh 14 hari ke Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan dan Zimbabwe tidak dibenarkan untuk memasuki Sarawak buat sementara waktu berkuat kuasa serta-merta. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memberitahu bagi warga negara Malaysia dan pemegang pas penduduk tetap yang pulang ke Malaysia dari negara-negara tersebut adalah dibenarkan memasuki Sarawak dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat berkenaan ialah dengan memohon dalam sistem Enter Sarawak, menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan tanpa mengira status vaksinasi serta kuarantin di rumah adalah tidak dibenarkan. Selain itu, transit ke destinasi lain adalah tidak dibenarkan sehingga lengkap tempoh kuarantin selain mempunyai keputusan ujian RT-PCR pada hari ke-12 negatif sebelum dilepaskan dari kuarantin, manakala pengembara dari luar negara wajib melaporkan sejarah perjalanan kepada petugas di lapangan terbang. Kegagalan berbuat demikian boleh diambil tindakan undang-undang. JPBN dalam kenyataan media hariannya juga memaklumkan keputusan penambahbaikan ke atas tata cara kemasukan ke Sarawak dari negara-negara tersebut diambil selepas meneliti laporan berita mengenai varian baru COVID-19 iaitu B11529 Omicron di negara-negara lain serta kenyataan akhbar daripada Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin pada Jumaat lepas. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Dalam perkembangan lain, seorang kanak-kanak autisma berusia 8 tahun, Muhammad Ramadan Muhammad Ridwan, hilang selepas keluar dari rumah di Kampung Rantau Panjang Kuching petang semalam. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Hendry Ardimansyah, setakat pukul 12.30 hari tadi, mangsa masih gagal ditemui. Ditemui RTM di kampung terbabit pagi tadi, Hendry memberitahu pasukan anjing pengesan K9 digerakkan bagi membantu lebih 20 anggota pasukan penyelamat.
angkatan kita pecah pada 2 pasukan dan kita akan cuba cari dalam lingkungan 500 meter terlebih dahululah. Dan jika ada petunjuk yang lain, mungkin kita akan boleh kecilkan fokus pencarian kita kepada kawasan-kawasan dengan bantuan oleh unit pengesan tadilah. Operasi pencarian mangsa turut meliputi di air dan dari udara menggunakan drone. Menurut Datuk Mangsa Muhammad Nur Ali, ini bukan kali pertama cucunya hilang. Muhammad Ramadan dikatakan keluar dari rumah kira-kira pukul 2 petang semasa hujan lebat. Lokasi terakhirnya dilihat ialah berhampiran jalan masuk ke hutan di hujung kampung. Kes jangkitan Japanese Encephalitis JE dikesan di daerah Kota Star Kedah dengan kedua-dua kes melibatkan kematian. Justeru Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Osman Warijo memaklumkan wabak JE diisytihar di daerah terbabit oleh Jabatan Kesihatan Kedah pada Khamis lalu. Kes pertama disahkan pada 18 November lalu dan kes kedua pada 25 November. Jumlah kumulatif kes JE yang dilaporkan di Kedah setakat Khamis lepas ialah 10 kes melibatkan 3 kematian daripada 8 kes pada tempoh sama tahun lalu. Ia melibatkan peningkatan sebanyak 25%. Aktiviti kawalan wabak telah dilaksanakan serta-merta selain kajian entomologi oleh Pegawai Sains Kaji Serangga di lokaliti wabak dan pengesanan kes secara aktif ACD di sekitar kawasan terlibat. Orang ramai dinasihat membersihkan persekitaran serta mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit kepala dan muntah. Anggota koperasi disaran lebih berani mengambil peluang melakukan perubahan serta melonjakkan lagi ekonomi digital pada ketika situasi pandemik COVID-19. Operasi dan pentadbiran koperasi juga wajar ditambah baik dan dimodernkan melalui perkembangan teknologi semasa seiring dengan pengkhususan sistem digital. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Datuk Abdul Fattah Abdullah berkata, aspek pengurusan dalam Suruhanjaya itu antara yang semakin menampakkan perbezaan dari segi transformasi digital. Cara mengurus perniagaan dah ada banyak perbezaan dan kali ini antara perkara yang kita lihat ialah macam mana kita nak meningkatkan lagi tahap penggunaan digitalization oleh koperasi-koperasi ini. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Penutupan Program Kepimpinan Keusahawanan Angkasa. Sebanyak 57 notis dan 136 surat dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Perak kepada peniaga barangan keperluan yang disyaki mencatut di negeri itu. Pengarahnya Saifulizan Kamarul Zaman dalam satu kenyataan memaklumkan hasil pemeriksaan dilakukan mendapati barangan keperluan pengguna seperti sayur-sayuran, ayam dan telur telah menunjukkan peningkatan harga di pasaran sejak beberapa minggu yang lalu. Jelasnya peningkatan harga barangan tersebut dipengaruhi di peringkat pengeluar termasuk keadaan cuaca semasa yang tidak menentu. Dalam pada itu, Saiful Lizan menyarankan kepada orang ramai untuk menggunakan aplikasi Price Catcher bagi menyemak harga barangan yang meliputi lebih 400 jenis barangan di pasaran. Semua peniaga terlibat telah diberikan notis pengesanan maklumat barangan dan surat pemberitahuan semakan harga barangan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tun Abdul Ghaffar Baba, Tun Abdul Rahman Abbas, Pendeta Zabah dan bekas Menteri Kanan Singapura Siddiq Sanif antara nama besar yang dilahirkan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Itu cukup menggambarkan kegemilangan UPSI sebagai peneraju unggul pendidikan dalam negara. Hari ini merupakan hari universiti itu menyambut 100 tahun penubuhannya. Ditubuhkan pada 29 November 1922, Madrasah Ilmu ini merentasi 4 era bermula dengan Sultan Idris Training College SITC, Maktab Pengurusan Sultan Idris MPSI, Institut Pendidikan Sultan Idris IPSI dan UPSI.
Justru tidak hairanlah apabila institusi keramat ini melahirkan ramai tokoh dan pemimpin ternama bukan hanya dalam negara tetapi di mata dunia, antaranya Brunei, Singapura dan Indonesia. Universiti Pendidikan dan juga Sultan Idris. Seperti mana kita tahu, Sultan-Sultan Perak adalah antara sultan yang bijaksana yang banyak menyumbang ke arah pendidikan. Kita lihat MCKK lahir di negeri Perak, kan? SITC lahir di negeri Perak. Beliau yang juga anak kandung sulung Budiman pertama dilantik menerajui Universiti Nombor 1 Pendidikan Malaysia ini turut menyasarkan harapan tinggi agar UPSI terus disegani. Sebagai pelajar, sebagai alumni UPSI, pastinya kita ingin melihat universiti yang bersejarah lagi bertuah ini menjadi dambaan, menjadi idola dan menjadi segemilang seperti mana tertubuhnya SITC, MPSI, IPSI dan seterusnya. Jadi insya-Allah sebagai anak kandung suluh Budiman dengan sokongan daripada semua pihak, saya akan usahakan yang terbaik untuk universiti yang keramat lagi bersejarah di bumi Mualim dan negeri Perak yang bertuah ini. Majlis Pelancaran Sambutan 100 Tahun SITC, MPSI, IPSI, UPSI disempurnakan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah UPSI hari ini. Baginda diiringi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Pada 18 Julai lalu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad telah melancarkan logo baharu sambutan itu menerusi slot Selamat Pagi Malaysia yang disiarkan di RTM. Saudara, 11 individu termasuk 5 wanita berusia 31 hingga 66 tahun ditahan selepas didapati berkaraoke di dalam sebuah bangsal di Kampung Pasir Parit dekat Tok Uban pada pukul 11.30 malam tadi. Mereka ditahan ketika negeri itu masih berada di fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmad, serbuan dilakukan oleh sepasukan anggota dan pegawai dari bahagian siasatan jenayah BSJ, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pasir Mas ketika mereka leka berhibur. Dan beliau juga telah merampas peralatan-peralatan karaoke yang digunakan oleh penganjur. So, tindakan akan diambil di bawah enactment dan juga Akta 342 yang mana telah melanggar SOP semasa perintah dalam fasa 3 ni. Hasil saringan awal air kencing ke atas semua suspek mendapati 3 wanita berusia antara 39 hingga 46 tahun positif dadah jenis syabu dan mempunyai rekod lampau berkaitan Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1 Enakmen Kawalan Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1998 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Jelasnya selepas menghadiri Majlis Pemakaian Lencana Pangkat dan serah terima tugas di IPD Tumpat. Seorang bekas pengurus ladang tabung tentera mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan menerima suapan berjumlah lebih RM27,000. Pengakuan itu dibuat tertuduh Saudin Cik Lamin, 57 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Terengganu Dazuki Ali. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh sebagai pengurus ladang didakwa menerima suapan antara RM2,500 hingga RM7,000 membabitkan keseluruhan suapan bernilai RM27,500 daripada 2 syarikat. Suapan itu sebagai upah kepada tertuduh untuk terus memilih 2 syarikat berkenaan bagi membuat pembekalan barangan kepada ladang berkenaan. Kesalahan itu dilakukan di ladang tabung tentera Terengganu Kemaman antara Julai hingga Disember 2015. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Jika sabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda.
Sebanyak RM725,000 diperuntukkan bagi projek penternakan rusa nukleus melibatkan kawasan seluas 20 ekar di Ladang Informasi Veterina Bari Setio. Ladang berkenaan bakal menjadi pusat pengeluar baka ternakan rusa terbesar dan berkualiti milik kerajaan menjelang 2023. Potensi pengembangan ini ialah masalah kekurangan baka. Sebab itulah ladang ternakan nukleus di Pusat Informasi Veterina Bari ini kita akan jadi sebagai pusat biak baka. Bagaimana kita nak salurkan kepada rakyat sama ada dalam bentuk penjualan ataupun power ataupun geran padanan, yang itu kita akan rancang kemudian bila jumlah ternakan kita ni menjangka dalam sekitar 250 ekor lah. Dan kita rasa dalam tempoh 2 tahun kita boleh sampai. Ladang berkenaan juga akan menjadi pusat rujukan untuk penternakan rusa meliputi sistem, teknologi dan amalan penternakan baik. Ketika ini terdapat 50 ekor rusa betina, 5 rusa jantan dan 7 anak rusa di bawah kendalian Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Beliau berharap lebih ramai rakyat Terengganu mengusahakan bidang ini kerana ia antara kerjaya yang boleh memberi pendapatan menguntungkan. Polis Diraja Malaysia PDRM telah menubuhkan lebih 2,000 pasukan pematuhan prosedur operasi standard SOP di seluruh negara. Jelas Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Mazlan Lazim, pasukan berkenaan ditubuhkan bagi memfokuskan pemantauan tahap pematuhan SOP di kalangan orang awam. Kita memang fokus kepada mereka yang terkesan mana terlibat melanggar SOP. Jika mereka degil, kita akan ambil tindakan kompaun di bawah Akta 342. Jadi inilah tindakan yang kita buat untuk pastikan bahawa rakyat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media selepas merasmikan Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Baik, seramai 348,890 penduduk di Selangor berusia 12 tahun dan ke atas masih belum divaksin setakat 22 November lalu. Menurut Esko Kesihatan Awam, Dr. Siti Mariah Mahmud, jumlah itu melibatkan 275,237 bagi individu berusia lebih 18 tahun dan 73,653 bagi 12 hingga 17 tahun yang masih belum divaksin. Sebahagian kecil yang belum divaksinasi merupakan mereka yang tergolong dalam kategori yang tidak boleh menerima vaksin atau mempunyai kontraindikasi kepada vaksin COVID-19, manakala selebihnya merupakan golongan yang menolak vaksin. Tambah Dr. Siti Mariah, seramai 4.7 juta daripada 5.1 juta penduduk di Selangor berumur 12 tahun dan ke atas sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan vaksin COVID-19 sehingga 22 November lalu. Jumlah itu melibatkan individu berusia lebih 18 tahun iaitu 4.3 juta manakala 455,447 bagi 12 hingga 17 tahun. Manakala anggaran populasi penduduk dewasa di Selangor sebanyak 94% telah divaksin 1 dos. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Elizabeth Wong Kiat Ping, PH Bukit Lanjan mengenai jumlah penduduk Selangor yang belum divaksin pada mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-14 di Shah Alam. Majlis Pimpinan Politik Wanita Malaysia Comwell sedang merangka Akademi Pemerkasaan Kepimpinan Wanita. Menurut pengasas dan Presiden Comwell, Datuk Zuraidah Kamaruddin, inisiatif bertujuan mencungkil lebih ramai pemimpin wanita menerusi pelaksanaan modul berasaskan teori dan praktikal. Dan kita membuat short course sebab dalam 6 bulan lah untuk memberikan mereka boardroom punya
teori dan lepas tu kita akan membuatkan practical training. Yang penting ada practical training untuk mereka bagaimana nak interaksi dengan rakyat, bagaimana nak menyentuh rakyat dan sebagainya. Kita masuk. Menurut Datuk Zuraida yang juga Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, pendaftaran secara dalam talian akan dibuka dalam masa terdekat. Beliau ditemui selepas merasmikan Forum Islam dan Kepimpinan Wanita 2021 di Ibu Negara. Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 esok, pengendali Johor Darul Ta'zim JDT, Benjamin Mora mengharapkan pasukannya berwaspada dengan ketajaman serangan pasukan Kuala Lumpur City FC. Tambahnya, KL City telah menunjukkan peningkatan drastik sejak permulaan Liga Super musim ini walaupun hanya dibarisi rata-ratanya pemain muda. We know that Kuala Lumpur, since Bojan Hoda took over, it started to improve. They started to improve in the style that Bojan like. Really organized with the two lines of four, short spaces, trying to look into the details. They have a good set piece. We know what they can do. But these last two games that we played with them were difficult. They were tough. They have good players. So I expect to be a very, very difficult match. Menurut Mora lagi, biarpun tanpa kelibat Safiq Rahim yang digantung perlawanan, ia bukan masalah besar kerana masih ada lagi pemain yang mampu menggalas tugasnya. Dalam pada itu, bagi pengendali KL City FC, Bojan Hoda, beliau optimis semua pemainnya sudah pun cergas dan bersedia sepenuhnya bagi pertembungan akhir esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut Bojan, barisan pertahanan terutamanya harus memberikan fokus maksimum demi mengelakkan kesilapan-kesilapan mudah yang mampu menghukum mereka. Everybody will give maximum, so I hope that it will be a good game and I hope that we will have positive result. Good thing is that there is no pressure on our side because they are the richest club, they have 10 times bigger budget, they have all best players, all best facilities, so for us there is really no any pressure. Sementara itu, pemain senior KL City FC, Muhammad Syukur Adan meluahkan rasa gembiranya dapat melayakkan dirinya ke pentas akhir Piala Malaysia buat kali terakhir. Kalau Kuala Lumpur, insya-Allah, kalau izin Allah ditakdirkan memenangi Piala Malaysia pada esok, dengan ini saya umumkan persaraan saya lah. Sebenarnya untuk final ni pun saya dah, this is last year untuk saya sebagai pemain bola sepak. Jadi satu benda yang saya achieve lah. Skuad kebangsaan memiliki pemain terbaik dalam kancah Liga Malaysia. Ia disuarakan pemain tengah berpengalaman Badrul Bahtiar menjelang kejuaraan bola sepak Piala AFF Suzuki 2020 yang akan berlangsung bulan depan. Saya melihat kolak kali ini list-list yang diberikan memang begitu sengit. So bagi saya sendiri pun keselesaan berada dalam skuad 18 dan utama itu perlukan saingan yang begitu sengit untuk merebut tempat ke Suzuki Cup nanti. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM. Saya Azamuddin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.